Selamat sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid pendidikan moral. Pada hari ini anda akan mempelajari unit 7 iaitu masyarakat penyayang penggak aspirasi negara yang ada di dalam teks anda. Ya, yang akan disampaikan oleh saya iaitu Cikgu Khairul. Baik, yang pertama, nota yang pertama berkaitan masyarakat penyayang iaitu ciri-ciri masyarakat penyayang. Apa ciri-ciri dia? Sebenarnya ciri-cirinya banyak. Okey. Murid-murid, ciri-ciri yang positif dalam hidup seseorang manusia, dalam kehidupan manusia, itulah ciri-ciri masyarakat penyayang. Tapi di dalam buku teks hanya beberapa perkara yang diletakkan iaitu ambil berat. Ambil berat ni ambil tahulah, okay? Ambil tahu, peka, prihatin terhadap masalah jiran, terhadap masalah family kita, terhadap masalah rakan, terhadap masalah masyarakat sekitar kita lah. Ya. Yang kedua, rajin membantu. Anda kalau nak bantu, bukan bantu pilih kasih. Tahu pilih kasih. Pilih kasih adalah orang yang nak bantu, orang yang pada tak. Ya. Okay. Bantu itu biar ikhlas, tak kira siapa pun orang yang kita tolong. Terutamanya mereka yang berkeperluan lah, mereka yang kita susah, mereka yang sepatutnya kita tolong. Yang ketiga, toleransi. Toleransi ni sikap yang boleh bertolak ansur kepada semua orang, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, pemurah. Sikap pemurah ni orang yang suka derma, orang yang suka bagi sumbangan, orang yang suka beri hadiah, orang yang suka belanja kepada orang lain, kepada sesiapa yang kita nak bantu. Seterusnya, prihatin. Prihatin ni peka lah, seperti ambil berat lah. Peka terhadap masalah seseorang, peka terhadap masalah persekitaran, peka terhadap environment kehidupan kita. Bertanggungjawab, itu sudah semestinya lah, kerana bertanggungjawab ini melatih kita untuk bersedia memikul dan melaksanakan tugas yang diberikan. Seterusnya, baik hati. Sifat baik hati ni adalah sifat yang pemurah lah, sifat yang diperlukan dalam hidup seseorang supaya kita menjadi salah satu contoh masyarakat penyayang. Yang paling penting, belas kasihan antara satu sama lain. Kalau kita tidak belas kasihan antara satu sama lain, maka kita akan menyebabkan sikap pentingkan diri sendiri. Terusnya, bekerjasama. Bekerjasama ni pentinglah antara kita dengan orang lain, antara kita dengan rakan-rakan, antara kita dengan masyarakat dalam melakukan sesuatu perkara. Dan yang terakhir yang perlu dipertimbangkan iaitu bersikap bertimbang rasa. Awak patut ada sikap timbang rasa terhadap orang. Ya? Tidak boleh awak buat keputusan melulu. Tidak boleh awak melakukan sesuatu tanpa timbang rasa, tanpa dengan adanya, tanpa mentingkan diri sendiri. Bersikap dengan tindak tanduk timbang rasa. Tidak keterlaluan dalam buat keputusan atau sesuatu perbuatan. Tidak berlebih-lebihan. Jadi perlu ada timbang rasa lah dalam sesuatu perlakuan. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Apakah kepentingan masyarakat penyayang? Kepentingan masyarakat penyayang ini terbagi kepada 4 lah. Yang pertama, dapat mewujudkan suasana aman dan harmoni. Betul. Masyarakat yang penyayang mewujudkan suasana hidup kita yang aman, suasana hidup kita yang harmoni antara kita dengan jiran-jiran, antara kita dengan rakan-rakan, antara kita dengan warga sekolah, antara kita dengan seluruh kelompok masyarakat atau satu komuniti. Ke mana kita pergi, kita akan rasa bahagia. Ke mana kita akan pergi, kita akan rasa harmoni. Hidup berkongsi, saling berkongsi, susah, senang, aman, bahagia, bersama-sama. Yang seterusnya ialah memperlukan perpaduan. Ini paling penting sekali lah. Bila hidup kita aman, hidup kita harmoni, sejahtera, kita dapat memperlukan perpaduan. Memperkukuhkan maksudnya apa, murid-murid? Kita dapat sentiasa mengekalkan sikap tolong-menolong bersatu padu antara masyarakat. Tak kira lah murid itu murid Cina ke, India ke, Melayu ke, cikgu Sabah Sarawak ke, cikgu Sing ke. Yang penting kita ada sikap bersatu padu antara satu sama lain. Yang seterusnya, dapat mengeratkan hubungan antara anggota masyarakat. Ini seakan-akan sama dengan sikap perpaduan tadi. Bila kita dapat bekerjasama antara satu sama lain, secara tidak langsung, hubungan yang mesra antara kita dengan rakan-rakan kita, antara kita dengan orang ramai akan menjadi erat.
Bila erat itu, kita akan berkawan, kita akan mula berkenalan, kita akan mula mengambil berat, kita akan mula menyayangi rakan-rakan dan seluruh masyarakat sebagai satu keluarga. Jadi secara tidak langsung kita dapat mengeratkan hubungan. Walaupun kita ini masyarakat yang berbilang tahu, sebab kita dah anggap ianya sebagai satu keluarga. Baik, yang terakhir ialah dapat meringankan beban golongan yang kurang bernasib. Baik, ini betul. Apabila kita ada sikap tolong-menolong antara satu sama lain, rakan-rakan kita, masyarakat, dan ahli komuniti yang mengalami hidup susah, kita dapat bantu. Bila kita dapat bantu, beban mereka kita dapat kurangkan. Maka, apa perasaan kita kalau kita dapat mengurangkan beban rakan-rakan kita yang hidup dalam serba susah, yang hidup dalam serba naif? Mesti kita rasa gembira. Sebab apa? Sebab sikap pentingkan diri sendiri dalam hidup kita dapat kita atasi, dapat kita buat. Nampak tak? Itu yang paling penting dan itu yang paling mustahak. Seterusnya, kita melihat kepada golongan yang perlu diutamakan dan dibantu. Di dalam buku teks adalah 4 perkara ini yang diketengahkan. Yang pertama ini gelandangan. Murid-murid, apa itu gelandangan? Pernah dengar gelandangan? Tak pernah, cikgu. Saya tak pernah dengar. Baik. Gelandangan ini adalah orang yang duduk merempat di tepi kedai, di tepi jalan. Okay? Orang yang tak ada pekerjaan, minta sedekah, tidur kat tepi jalan, tidur kat bus stand. Bukan tidur kat dalam hotel ke apa. Tidak, dia merempat, hidup merempat. Ini kita panggil gelandangan. Okay, saya teringat tahun-tahun sebelumnya ada kerajaan buat satu usaha untuk mengumpulkan gelandangan ini dalam satu dewan, dalam satu tempat, diberikan tempat tidur dan diberikan kerja. Okay? Itu gelandangan. Tapi akhirnya gelandangan tu tak nak kerja. Saya tidak tahulah kenapa mereka tak nak kerja, menolak untuk bekerja. Dah diberikan pekerjaan, cari duit, menolak juga. Tapi sikap seperti inilah yang kita kena buang. Sikap gelandangan yang malas bekerja. Bagaimana kita nak bantu? Atasi mereka ini supaya malas bekerja. Supaya tidak mengharapkan pertolongan orang lain. Yang pertama, memberi motivasi. Memberi tempat perlindungan dan memberi peluang pekerjaan. Sentiasa mengingatkan gelandangan, sentiasa dibantu dengan kata-kata motivasi agar mereka dapat survive, agar mereka dapat kuatkan diri untuk meneruskan kehidupan. Sebab kadang-kadang setengah gelandangan ini, tengoklah, ada daripada golongan kanak-kanak, ada golongan daripada orang tua, ada golongan daripada golongan muda, ya, yang mana kemungkinan besar ada yang kematian mak ayah, ada yang bankrupt, fleece. Jadi tak ada pekerjaan tetap, jadi gelandangan, minta sedekah dan sebagainya. Golongan inilah yang kita patut bantu supaya diberi perlindungan dan kuatkan dia punya motivasi untuk hidup, untuk sentiasa memajukan diri sendiri, supaya tidak merempat di tepi jalan. Baik, yang kedua, pesakit AIDS. Pesakit AIDS ini bagaimana kita nak bantu masyarakat, nak membantu antara satu sama lain, terutama jumpa sebilangan kecil rakyat Malaysia yang terlibat dengan gejala dadah. Salah satunya pesakit AIDS. Kita fahamlah dia telah melakukan kesalahan yang besar. Tapi kita kena tolong dia. Bagaimana kita nak menguruskan pesakit AIDS ini. Okay? Ketika dia sakit, ketika dia di hospital ataupun di kawasan kediaman, bagaimana kita nak bantu. Itu masyarakat kena belajar. Seterusnya, penagih dadah. Penagih dadah ni patut kita bantu motivasi supaya dia tidak terjebak dengan kancah dadah. Okay? Sekiranya ada aktiviti peningkatan dadah, cepat-cepat laporkan kepada agensi anti dadah supaya mereka ditangkap dan diberi pemulihan. Kemudian selepas dia sedar, kita bagi dia motivasi supaya hidup bersama orang luar sana. Walaupun dia dihina dan sebagainya, tetapi kita tak nak dia putus asa dan kembali kepada sikap nagih dadah. So kita perlu beri perlindungan, kita perlu beri motivasi, kita perlu beri didikan kepada penagih dadah ni, bekas penagih dadah ini, agar kembali hidup normal seperti masyarakat. Dan yang terakhir adalah golongan miskin. Okey, tak kiralah kanak-kanak, orang tua dan sebagainya, yang mana patut dilindungi, diberi bantuan dan diberi perhatian kepada seluruh agensi kerajaan, swasta serta seluruh masyarakat. Kita tidak boleh bersikap pentingkan diri sendiri, bersikap rasis atau bersikap memilih rasis dalam. So, kerana kita semua sama sahaja, yang di mana kita ni adalah seorang manusia biasa.
Kita akan hidup, kita akan mati. Kita akan hidup sihat, kemudian kita sakit. Kita akan hidup senang. Ada kalanya kita tak sangka yang akhirnya kita akan hidup susah. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid pendidikan moral. Pada hari ini anda akan mempelajari unit 7 iaitu masyarakat penyayang tonggak aspirasi negara yang ada di dalam teks anda. Ya. Yang akan disampaikan oleh saya iaitu Cikgu. Baik, nota yang pertama berkaitan masyarakat penyayang iaitu ciri-ciri masyarakat penyayang. Apa ciri-ciri dia? Sebenarnya ciri-cirinya banyak. Okey. Murid-murid, ciri-ciri yang positif dalam hidup seseorang manusia, dalam kehidupan manusia, itulah ciri-ciri masyarakat penyayang. Tapi di dalam buku teks hanya beberapa perkara yang diletakkan iaitu ambil berat. Ambil berat ni ambil tahulah, okey, ambil tahu, peka, prihatin terhadap masalah jiran, terhadap masalah family kita, terhadap masalah rakan, terhadap masalah masyarakat sekitar kita lah. Ya. Yang kedua, rajin membantu. Anda kalau nak bantu, bukan bantu pilih kasih. Tahu pilih kasih. Pilih kasih adalah orang yang nak bantu, orang yang tak. Ya. Okay. Bantu itu biar ikhlas, tak kira siapa pun orang yang kita tolong. Terutamanya mereka yang berkeperluan lah, mereka yang kita susah, mereka yang sepatutnya kita tolong. Yang ketiga, toleransi. Toleransi ni sikap yang boleh bertolak ansur kepada semua orang, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, pemurah. Sikap pemurah ni orang yang suka derma, orang yang suka bagi sumbangan, orang yang suka beri hadiah, orang yang suka belanja kepada orang lain, kepada sesiapa yang kita nak bantu. Seterusnya, prihatin. Prihatin ni peka lah, seperti ambil berat lah. Peka terhadap masalah seseorang, peka terhadap masalah persekitaran, peka terhadap environment kehidupan kita. Bertanggungjawab, itu sudah semestinya lah, kerana bertanggungjawab ini melatih kita untuk bersedia memikul dan melaksanakan tugas yang diberikan. Seterusnya, baik hati. Sifat baik hati ni adalah sifat yang pemurah lah, sifat yang diperlukan dalam hidup seseorang supaya kita menjadi salah satu contoh masyarakat penyayang. Yang paling penting, belas kasihan antara satu sama lain. Kalau kita tidak belas kasihan antara satu sama lain, maka kita akan menyebabkan sikap pentingkan diri sendiri. Seterusnya, bekerjasama. Bekerjasama ni pentinglah antara kita dengan orang lain, antara kita dengan rakan-rakan, antara kita dengan masyarakat dalam melakukan sesuatu perkara. Dan yang terakhir yang perlu dipertimbangkan iaitu bersikap bertimbang rasa. Awak patut ada sikap timbang rasa terhadap orang. Ya? Tidak boleh awak buat keputusan melulu. Tidak boleh awak melakukan sesuatu tanpa timbang rasa, tanpa dengan adanya, tanpa mentingkan diri sendiri. Bersikap dengan tindak tanduk timbang rasa. Tidak keterlaluan dalam buat keputusan atau sesuatu perbuatan. Tidak berlebih-lebihan. Jadi perlu ada timbang rasa lah dalam sesuatu perlakuan. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Apakah kepentingan masyarakat penyayang? Kepentingan masyarakat penyayang ini terbagi kepada 4 lah. Yang pertama, dapat mewujudkan suasana aman dan harmoni. Betul. Masyarakat yang penyayang mewujudkan suasana hidup kita yang aman, suasana hidup kita yang harmoni antara kita dengan jiran-jiran, antara kita dengan rakan-rakan, antara kita dengan warga sekolah, antara kita dengan seluruh kelompok masyarakat atau satu komuniti. Kemana kita pergi, kita akan rasa bahagia. Kemana kita akan pergi, kita akan rasa harmoni. Hidup berkongsi, saling berkongsi, susah, senang, aman, bahagia, bersama-sama. Yang seterusnya ialah memperlukan perpaduan. Ini paling penting sekali lah. Bila hidup kita aman, hidup kita harmoni, sejahtera, kita dapat memperlukan perpaduan. Memperkukuhkan maksudnya apa, murid-murid? Kita dapat sentiasa mengekalkan sikap tolong-menolong bersatu padu antara masyarakat. Tak kira lah murid itu murid Cina ke, India ke, Melayu ke, cikgu Sabah Sarawak ke, cikgu Sim ke. Yang penting kita ada sikap bersatu padu antara satu sama lain. Yang seterusnya, dapat mengeratkan hubungan antara anggota masyarakat. Ini seakan-akan sama dengan
sikap perpaduan tadi. Bila kita dapat bekerjasama antara satu sama lain, secara tidak langsung, hubungan yang mesra antara kita dengan rakan-rakan kita, antara kita dengan orang ramai akan menjadi erat. Bila erat itu, kita akan berkawan, kita akan mula berkenalan, kita akan mula mengambil berat, kita akan mula menyayangi rakan-rakan dan seluruh masyarakat sebagai satu keluarga. Jadi secara tidak langsung kita dapat mengeratkan hubungan. Walaupun kita ini masyarakat yang berbilang tahu, sebab kita dah anggap ianya sebagai satu keluarga. Baik, yang terakhir ialah dapat meringankan beban golongan yang kurang bernasib. Baik, ini betul. Apabila kita ada sikap tolong-menolong antara satu sama lain, rakan-rakan kita, masyarakat, ahli komuniti yang mengalami hidup susah, kita dapat bantu. Bila kita dapat bantu, beban mereka kita dapat kurangkan. Maka, apa perasaan kita kalau kita dapat mengurangkan beban rakan-rakan kita yang hidup dalam serba susah, yang hidup dalam serba naif? Mesti kita rasa gembira. Sebab apa? Sebab sikap pentingkan diri sendiri dalam hidup kita dapat kita atasi, dapat kita buat. Nampak tak? Itu yang paling penting dan itu yang paling mustahak. Seterusnya, kita melihat kepada golongan yang perlu diutamakan dan dibantu. Di dalam buku teks adalah 4 perkara ini yang diketengahkan. Yang pertama ini gelandangan. Murid-murid, apa itu gelandangan? Pernah dengar gelandangan? Tak pernah, cikgu. Saya tak pernah dengar. Baik. Gelandangan ini adalah orang yang duduk merempat di tepi kedai, di tepi jalan. Okay? Orang yang tak ada pekerjaan, minta sedekah, tidur kat tepi jalan, tidur kat bus stand. Bukan tidur kat dalam hotel ke apa. Tidak, dia merempat, hidup merempat. Ini kita panggil gelandangan. Okay, saya fikir, saya teringat tahun-tahun sebelumnya ada kerajaan buat satu usaha untuk mengumpulkan gelandangan ini dalam satu dewan, dalam satu tempat, diberikan tempat tidur dan diberikan kerja. Okay? Itu gelandangan. Tapi akhirnya gelandangan tu tak nak kerja. Saya tidak tahulah kenapa mereka tak nak kerja, menolak untuk bekerja. Dah diberikan pekerjaan, cari duit, menolak juga. Tapi sikap seperti inilah yang kita kena buang. Sikap gelandangan yang malas bekerja. Bagaimana kita nak bantu? Atasi mereka ini supaya malas bekerja. Supaya tidak mengharapkan pertolongan orang lain. Yang pertama, memberi motivasi. Memberi tempat perlindungan dan memberi peluang pekerjaan. Sentiasa mengingatkan gelandangan. Sentiasa dibantu dengan kata-kata motivasi agar mereka dapat survive. Agar mereka dapat kuatkan diri. Untuk meneruskan kehidupan. Sebab kadang-kadang setengah gelandangan ini, tengoklah, ada daripada golongan kanak-kanak, ada golongan daripada orang tua, ada golongan daripada golongan muda, ya, yang mana kemungkinan besar ada yang kematian mak ayah, ada yang bankrupt, fleece, jadi tak ada pekerjaan tetap, jadi gelandangan, minta sedekah dan sebagainya. Golongan inilah yang kita patut bantu supaya diberi perlindungan dan kuatkan dia punya motivasi untuk hidup, untuk sentiasa memajukan diri sendiri. Supaya tidak merempat di tepi jalan. Baik, yang kedua, pesakit AIDS. Pesakit AIDS ini bagaimana kita nak bantu masyarakat, nak membantu antara satu sama lain, terutama jumpa sebilangan kecil rakyat Malaysia yang terlibat dengan gejala dadah. Salah satunya pesakit AIDS. Kita fahamlah dia telah melakukan kesalahan yang besar. Tapi kita kena tolong dia. Bagaimana kita nak menguruskan pesakit AIDS ini. Okay? Ketika dia sakit, ketika dia di hospital ataupun di kawasan kediaman, bagaimana kita nak bantu. Itu masyarakat kena belajar. Seterusnya, penagih dadah. Penagih dadah ni patut kita bantu motivasi supaya dia tidak terjebak dengan kancah dadah. Okay? Sekiranya ada aktiviti penagih dadah, cepat-cepat laporkan kepada agensi anti dadah supaya mereka ditangkap dan diberi pemulihan. Kemudian selepas dia sedar, kita bagi dia motivasi supaya hidup bersama orang luar sana. Walaupun dia dihina dan sebagainya, tetapi kita tak nak dia putus asa dan kembali kepada sikap nagih dadah. So kita perlu beri perlindungan, kita perlu beri motivasi, kita perlu beri didikan kepada penagih dadah ni, bekas penagih dadah ini, agar kembali hidup normal seperti masyarakat. Dan yang terakhir adalah golongan miskin. Okey, tak kiralah kanak-kanak, orang tua dan sebagainya, yang mana patut dilindungi, diberi bantuan dan diberi perhatian kepada seluruh agensi kerajaan, swasta serta seluruh masyarakat. Kita tidak boleh bersikap
pentingkan diri sendiri, bersikap rasis atau bersikap memilih sukses dalam so kerana kita semua sama sahaja, yang di mana kita ni adalah seorang manusia biasa. Kita akan hidup, kita akan mati. Kita akan hidup sihat, kemudian kita sakit. Kita akan hidup senang. Ada kalanya kita tak sangka yang akhirnya kita akan hidup susah. Baik, seterusnya. Ini adalah agensi-agensi kerajaan lah, ataupun badan bukan kerajaan yang membantu untuk beri perlindungan kepada pihak-pihak yang berkeperluan. Makna, Salam, ya, dah boleh tengok lah. Di dalam buku teks anda pun ada. Okey, jadi anda boleh lihat. Baik. Nota seterusnya ialah cara kita memupuk masyarakat penyayang. Bagaimana kita nak pupuk masyarakat penyayang ini dalam kalangan masyarakat. Sekarang ini kita tengok ada yang pentingkan diri sendiri, ada yang tak kisah dengan masalah orang lain. Okay? Kadang-kadang kita sendiri pun tak perasan bahawa kita tak peka terhadap masalah. Okay? Masalah yang berlaku kepada orang ramai, terutama warga negara Malaysia. Yang pertama, kalau kita nak pupuk masyarakat penyayang dalam kalangan masyarakat dan komuniti, kita mestilah memberi bantuan kepada mangsa bencana alam. Murid, awak boleh memberikan bantuan ikut semampu awak. Kumpulkan dana, tip sumbangan, dan serahkan kepada pihak berwajib ataupun berikan kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Contohnya kawasan taman perumahan, kawasan rukun tetangga, JKKK kampung. Masing-masing buat aktiviti gotong royong, anda kena terlibat. Bukan mak dan ayah awak yang terlibat. Awak kena turut terlibat, kena join sekali untuk membersihkan kawasan kediaman masing-masing, untuk membersihkan kawasan persekitaran kediaman anda. Supaya tidak ada berlaku penyakit, supaya tidak ada berlaku bencana ataupun perkara yang boleh memberi musibah kepada kita. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada golongan FKU. Ini sudah semestinya kerana mereka berhak diberikan bantuan. Mereka berhak hidup secara normal. Mereka berhak untuk diberikan pendidikan dan sebagainya. Hak-hak mereka perlu kita jaga dan kita layan mereka seperti manusia biasa kerana mereka mempunyai perasaan. Bayangkan anda sihat, anda hina OKU. Tiba-tiba anda aksiden, kaki anda putus. Sebelah putus dengan tangan sebelah putus. Anda jadi OKU, kurang upaya. Apa perasaan anda kalau orang hina anda? Yang mana sekarang anda OKU? Mesti kita akan berasa sedih. Sebab itu tak boleh memandang hina kepada golongan-golongan KU ini. Kerana dia adalah special, teristimewa, golongan istimewa yang harus kita jaga dan lindungi. Dan yang terakhir ialah menyertai rukun tetangga. Ini yang saya katakan tadi lah. Rukun tetangga ni dia ada buat program menjaga keselamatan penduduk. Malam-malam bertugas, bergile-gile. Berapa jam? 3 jam, 4 jam. Bergile-gile, bertukar-tukar orang. Satu hari tukar orang. Okay? Kenapa? Kena jagalah kawasan kediaman daripada berlakunya aktiviti jenayah, daripada berlakunya perkara-perkara kejahatan sosial. Contohnya pada waktu malam, pecah rumah. Itu biasa kita dengar. Contohnya pada waktu malam, isap dadah. Okay? Rumah yang dah tak digunakan, terbiar. Penagih dadah datang situ, pecah rumah. Kemudian, melepak ke tepi taman, okay? Ke padang ke apa, isap dadah. Budaya itu yang kita tak nak. Sebab kita tak nak keselamatan kita diganggu oleh anasir-anasir buruk ini. Sebab itu kita bersama-sama melatih diri kita untuk menjadi masyarakat penyayang supaya kita dapat memastikan kawasan persekitaran kita dalam kehidupan aman. Untuk itu, mari kita sama-sama memupuk diri kita supaya menjadi masyarakat penyayang. Ya, saya doakan agar kita sama-sama menjadi masyarakat penyayang untuk kehidupan kita yang lebih aman, bahagia dan sejahtera. Baiklah murid, sampai sini saja pelajaran kita. Cikgu harap kamu faham dengan pembelajaran yang cikgu ajar tadi. Semoga ianya dapat jadikan pengajaran dan juga memahamkan anda erti kehidupan. Sekian saja daripada saya, daripada Cikgu Khairul. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share dan subscribe. Baik, seterusnya. Ini adalah agensi-agensi kerajaan lah, ataupun badan bukan kerajaan yang membantu untuk beri perlindungan kepada pihak-pihak yang berkeperluan. Makna, Salam, ya, dah boleh tengok lah. Di dalam buku teks anda pun ada. Okay, jadi anda boleh lihat. Baik.
Baik, nota seterusnya ialah cara kita memupuk masyarakat penyayang. Bagaimana kita nak pupuk masyarakat penyayang ini dalam kalangan masyarakat. Sekarang ini kita tengok ada yang pentingkan diri sendiri, ada yang tak kisah dengan masalah orang lain. Okay? Kadang-kadang kita sendiri pun tak perasan bahawa kita tak peka terhadap masalah. Okay? Masalah yang berlaku kepada orang ramai, terutama dalam negara Malaysia. Yang pertama, kalau kita nak pupuk masyarakat penyayang dalam kalangan masyarakat dan komuniti, kita mestilah memberi bantuan kepada mangsa bencana alam. Murid, awak boleh memberikan bantuan ikut semampu awak. Kumpulkan dana, tip sumbangan, dan serahkan kepada pihak berwajib ataupun berikan kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Contohnya kawasan taman perumahan, kawasan rukun tetangga, JKKK kampung. Masing-masing buat aktiviti gotong royong, anda kena terlibat. Bukan mak dan ayah awak yang terlibat. Awak kena turut terlibat, kena join sekali untuk membersihkan kawasan kediaman masing-masing, untuk membersihkan kawasan persekitaran kediaman anda. Supaya tidak ada berlaku penyakit, supaya tidak ada berlaku bencana ataupun perkara yang boleh memberi musibah kepada kita. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada golongan FKU. Ini sudah semestinya kerana mereka berhak diberikan bantuan. Mereka berhak hidup secara normal. Mereka berhak untuk diberikan pendidikan dan sebagainya. Hak-hak mereka perlu kita jaga dan kita layan mereka seperti manusia biasa kerana mereka mempunyai perasaan. Bayangkan anda sihat, anda hina OKU. Tiba-tiba anda aksiden, kaki anda putus. Sebelah putus dengan tangan sebelah putus. Anda jadi OKU, kurang upaya. Apa perasaan anda kalau orang hina anda? Yang mana sekarang anda OKU? Mesti kita akan berasa sedih. Sebab itu tak boleh memandang hina kepada golongan-golongan OKU ini. Kerana dia adalah special, teristimewa, golongan istimewa yang harus kita jaga dan lindungi. Dan yang terakhir ialah menyertai rukun tetangga. Ini yang saya katakan tadi lah. Rukun tetangga ni dia ada buat program menjaga keselamatan penduduk. Malam-malam bertugas, bergile-gile. Berapa jam? 3 jam, 4 jam. Bergile-gile, bertukar-tukar orang. Satu hari tukar orang. Okay? Kenapa? Kena jagalah kawasan kediaman daripada berlakunya aktiviti jenayah, daripada berlakunya perkara-perkara gejala sosial. Contohnya pada waktu malam, pecah rumah. Itu biasa kita dengar. Contohnya pada waktu malam, isap dadah. Okay? Rumah yang dah tak digunakan, terbiar. Penagih dadah datang situ, pecah rumah. Kemudian melepak ke tepi taman, okay, ke padang ke apa, isap dadah. Budaya itu yang kita tak nak. Sebab kita tak nak keselamatan kita diganggu oleh anasir-anasir buruk ini. Sebab itu, kita bersama-sama melatih diri kita untuk menjadi masyarakat penyayang supaya kita dapat memastikan kawasan persekitaran kita dalam kehidupan aman. Untuk itu, mari kita sama-sama memupuk diri kita supaya menjadi masyarakat penyayang. Ya, saya doakan agar kita sama-sama menjadi masyarakat penyayang untuk kehidupan kita yang lebih aman, bahagia dan sejahtera. Baiklah murid, sampai sini saja pelajaran kita. Cikgu harap kamu faham dengan pembelajaran yang cikgu ajar tadi. Semoga ianya dapat jadikan pengajaran dan juga memahamkan anda erti kehidupan. Sekian saja daripada saya, daripada Cikgu Khairul. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share dan subscribe.